Kalau daripada Shah Alam nak sampai ke Gombak, kalau dalam pukul 6 maksudnya 2 jam dengan jam semua kan. Kemudian masuk ke Lebuh Raya, ingat boleh pecut. Tapi hari ni ada escort polis. Sekarang ni kita sibuk bising escort polis kan. Saya pun dapat escort polis hari ni. Cuma masalah escort polis duduk kat depan. Jadi bila escort polis duduk kat depan, tak boleh potong dia, kena ikut dia kan. Jadi itu juga salah satu sebab akhirnya sampai dalam pukul 10 lebih. Dan tak apalah, saya pun ingat sebenarnya dalam tempoh lebih kurang sebulan daripada permulaan bulan Ramadan dulu dan sekarang selepas raya, kami sebenarnya dah jelajah satu Malaysia. Daripada bermula di Johor sampailah habis di Pahang pada malam ini. Orang Pahang bernasib baik sikit kerana kita buat bukan bulan Ramadan. Jadi orang lain lagi teruk kerana masa tengah hari, masa pagi. Cuma saya minta maaf kerana ni dah lambat ni, 11.20. Saya tak tahu sedari-sedari lah, sebab sedari ni memang orang kuat dan orang tegar parti. Biasa pergi dengar ceramah sampai pukul 12 malam. Saya dah lebih kurang 4 tahun jadi orang biasa. Saya balik pejabat pukul 8, pukul 9. Lepas tu mandi, semayang semua. Selalunya pukul 11 saya tutup kedai. Jadi sekarang ni pukul 11, ni pukul 11.20 ni bagi saya, apalah yang korang gila sangat ni. Dan saya ada YB William, tadi Tiban pun ada, Kak Rosnah ada, kawan-kawan daripada seluruh Malaysia datang. Sebab itu malam ini saya fikir sebenarnya apa yang saya nak ucapkan dalam tempoh yang lebih pendek lah. Sebab saya tak naklah lajak sampai pukul 12. Kita pun esok ada kerja dan sebagainya. Saya ingat saya dah jawab berkali-kali beberapa isu sepanjang kita berkempen kan. Soal kemah besar, soal kenapa, macam mana kita nak memenangi rakyat kembali, soal keputusan pilihan raya negeri yang kita kalah 4 kali berturut-turut. Masa saya datang sini juga, saya tengok saya tak biasa 4 tahun, saya tak biasa ada orang sambut, kemudian ada ni kepala ni, aku kahwin dulu pun tak macam ni Nasib baik ada live. Sebab kalau ada gambar saya pakai macam ni, esok isteri saya dapat, dia kata kau pergi Kuantan buat apa? Tapi live tak apalah, live. Saya sampai tadi, ada sahabat squad beritahu ada peguam tengah tunggu nak serve paper. Besar kemungkinan saya duk fikir apa lagi lah kes kan. Saya 4 tahun sunyi daripada kes, tak payah pergi mahkamah, tak ada dapat surat. Jadi besar kemungkinan esok perdebatan Najib dengan Datuk Seri Anwar. Jadi agaknya Najib ataupun Sapura lah agaknya, ataupun Datuk Seri Syarif Syamsuddin, peguam dia tunggu dekat luar untuk bagi surat saman di mahkamah, writ saman di mahkamah. William dah ada, William akan nasib baik William datang malam ni. Jadi sedari-sedari saya sebut semua itu kerana bila saya tengok ada kawan-kawan daripada Kemaman, daripada tempat-tempat lain, ia merangkumkan apa yang saya nak simpulkan selepas lebih kurang 1 bulan lebih kita berkempen. Kenapa sebenarnya kita buat kerja gila seperti ini? Sebab setengah ramai daripada yang saya jumpa, saya dah kenal lebih kurang 20 tahun. Saya dah kenal, dijumpa di macam-macam tempat. Kalau dulu nampak handsome, sekarang dah tak handsome dah tua bangka dah. Yang dulu angkatan muda, sekarang aku nak panggil apa pun tak tahu dah. Tapi setiap kali saya turun dari 1 tahun ke 1 tahun kan, saya tengok hidup saudara-saudari tetap sama. Saya tak nampak kereta besar. Kerajaan bertukar ganti sehingga kita menang pilihan raya umum dan menjadi kerajaan persekutuan dan jadi parti yang paling besar dalam kerajaan. Tapi saya tengok hampir semua yang saya jumpa dalam saya jelajah satu Malaysia,
anggota kita macam itulah daripada dulu dan sampai sekarang. Kalau parti kita ini parti UMNO, mereka dah lama tinggalkan. Kalau kita bersatu, saya ingat kalau tak bayar, tak bagi makan besar, kita tak akan dapat dewan penuh pada malam Rabu. Esok nak kerja. Sebab itu bagi saya, parti ini dibina atas dua sebab. Kita bertahan daripada tahun 98 dan 99. Pada masa itu kerajaan UMNO Barisan Nasional tekan betul-betul. Saya jarang sebut tentang saya masuk lokap. Sebab masa saya masuk lokap, polis dah sokong kita. Saya masuk lokap, saya bagi ceramah, dia happy. Masa zaman reformasi tahun 99, tahun 2000 dulu, masuk memang betul-betul kena pukul. Saya tak pernah melalui zaman itu. Sebab itu saya tak pernah ungkit saya masuk lokap berapa kali ke, kerana bagi saya itu benda kecil berbanding dengan apa yang dilalui oleh sebahagian besar generasi awal keadilan yang terpaksa kena pukul, sampai kena pecat kerja, kena tekan, berdarah. Dan mereka masa itu dalam keadaan kita sangat lemah. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kita akan dapat kuasa. Saya pergi merata-rata, saya nampak kekuatan itu, bahawa parti ini dibina kukuh dan kekal bertahan atas bahu saudara-saudari yang daripada muda sampai ketua tetap kekal dengan kita walau kalah. Dan bila kita menang, saudara-saudari tak dapat apa-apa pun. Sebab kedua kita bertahan, saudara-saudari, kerana selama 20 tahun, walau macam mana susah kita, walau tinggal satu kursi, walau kena saman, kena pukul, walau bankrupt, kita tidak pernah ambil jalan mudah dengan rakyat. Tak seperti 46 dahulu, selepas 2 kali pilihan raya, Parti Melayu yang besar itu membuat keputusan untuk bergabung balik dengan UMNO Barisan Nasional. Kita tak buat. Kalah 99, kalah 2004, kita tak buat. Malah saya ingat masa saya mula-mula masuk keadilan dahulu, saya di London masa itu. Ramai, dan ini orang yang terpelajar ni, orang Malaysia terpelajar di London beritahu, kalaupunlah kau gila nak masuk dalam parti ataupun politik, kenapalah kau masuk parti pelbagai kaum? Malaysia tidak akan sekali-kali menerima parti pelbagai kaum. Kerana budaya Malaysia ini ialah orang Melayu perlu dijaga kepentingan oleh parti Melayu. Orang Cina, parti Cina. Orang India, parti India. Tidak akan sampai masanya yang rakyat Malaysia boleh menerima satu parti pelbagai kaum yang berjuang untuk semua rakyat Malaysia, terutamanya yang miskin dan yang susah. Itu tahun 99. Dan saya memang rasa bodoh lah sebab masuk 99, kita kalah teruk dalam pilihan raya. Saya balik ke Malaysia, sama juga. Mula-mula balik di Kemaman. Balik ke Terengganu, orang beritahu, kalau kat Terengganu, kalau kamu ada otak sikit dan ada keupayaan, tak payahlah masuk keadilan ni. Kerana orang Terengganu hanya kenal 2 parti. Kalau bukan UMNO, PAS. Baik, saya nak tanya saudara-saudari. Sepanjang masa 23 tahun parti kita wujud, daripada awal semasa orang tak yakin parti pelbagai kaum ini boleh berkembang. Semasa orang kata parti keadilan ini parti nyamuk. Saudara-saudari di Pahang, saya ingat masa mana Dato' Fauzi tak ada kan apa. Masa awal dulu, saudara-saudari ingat betapa susahnya kita nak buat satu ceramah pun. Kerana kita tak ada tempat. Abang Muslimin ada, kalau kita nak berceramah dekat Maran, kita kena pergi cari rumah orang PAS. Dan masa kita nak berceramah tu, berdarah telinga kita kena dengar orang PAS perli dan perlekehkan kita. Sekarang ini, pergilah ke mana-mana di seluruh Malaysia, ada
ada ke tidak yang kita hadapi masalah untuk mencari tempat untuk buat ceramah, saudara-saudari? Mana-mana orang akan buka pintu. Saudari Nafsiah ada kat sini. Saya ingat awal-awal saya pergi ke Johor. Nak buat ceramah ni tak ada orang nak bagi tempat sebab takut dengan polis. Jadi awal-awal saya mula berkempen di Johor tahun 2010-2011, kita bawa speaker sendiri macam orang jual ubat. Yalah, kita cakap, kita dengar, kita bungkus balik. Yalah. Kenapa saya ulang semua ini? Kerana walaupun kita melalui masa yang begitu susah, kalah, pernah atau tidak sekalipun kita ambil jalan singkat yang kita kata parti pelbagai kaum tidak sesuai di Malaysia, maka kita mesti menjadi parti seperti UMNO. Pernah tak? Pernah ke tidak kita beritahu kawan-kawan kita yang Cina, yang India, bahawa untuk mendapat undi Melayu, kita tak perlukan kamu. Kita kena tukar dan kita mesti jadi lebih Islam macam PAS. Mana? Masa PAS mempermainkan RUU. Apa? Aku dah lupa. RUU apa? 355. Lupa sebab PAS pun dah lupa. Mana ada dengar RUU 355 lah. Saya ingat masa tahun 2016-2017. Semua orang takut kalau PAS bawa RUU 355 ini, matilah kita. Kalahlah kita. Sampai di parlimen, mereka mempermainkan, bentangkan RUU. Macam-macam. Dia tak berani debat. Masa itu pimpinan pakatan pun takut. Saya yang anjurkan debat sendiri dekat studio saya, kerana saya beritahu, kita jangan tunduk walaupun isu itu susah dan menakutkan. Maksudnya apa dia, saudara-saudari? Kita sampai ke sini kerana kita tak pernah ambil jalan singkat. Tidak ada istilah jalan singkat dalam perjuangan kita. Tidak ada istilah saya wakil rakyat, oleh kerana saya wakil rakyat, saya nak tempat saya menang, maka saya perlu ambil jalan pintas dan jalan singkat. Sebab kalau saya berjuang pertahankan prinsip keadilan, maka kita akan kalah. Tak pernah wujud dalam parti. Bibit-bibit jalan singkat ini mula keluar setelah kita berkuasa, saudara-saudari. Kerana bila kita berkuasa, ada menteri besar, bukan menteri besar yang inilah, menteri besar dulu-dulu ada menteri besar, ada wakil rakyat, ada senator, ada ahli majlis. Orang faham tak faham sebab kamu tak ada. Di negeri lain ada. Bila mula ada yang ini, ada yang kehidupan dia berubah. Daripada dulu pakai kereta kecil, dia pakai kereta besar. Daripada dulu berjuang, tiba-tiba dia jadi pentadbir. Daripada dulu susah, dia jadi selesa. Dan keselesaan itu, saudara-saudari, menyebabkan kadang-kadang ada segelintir daripada kita yang melihat perjuangan parti ini bukan atas dasar idealisme, bukan atas dasar membela rakyat, bukan yakin bahawa kalau kita berkhidmat dengan baik, habuan di dunia ini perkara kedua. Yang penting ialah habuan di akhirat nanti. Makin ada yang dah tak percaya perkara itu, maka sebab itu timbul soal jalan singkat.